Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, 坐在天上荣耀宝座的上帝， kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. 我们拥有你这样的上帝，而向你献上我们的感谢。 Engkau yang memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. 是你呼召我们，使我们得以成为你的儿女。 Kami mau hidup serupa dengan Kristus. 主啊，我们要像基督的生活一样。 Pimpin berkati setiap kami Bapa, 天父，求主你带领我们每一位， melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 透过今天你话语， Kami boleh diubahkan 我们得以被改变， seturut dengan kehendak-Mu. 使我们能够遵行你的旨意。 Terima kasih Bapa yang surga. 谢谢天上，谢谢慈爱的天父。 Kami berdoa di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru kami yang hidup. 我们奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹们，请坐。 Senang boleh kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah pada pagi hari ini. 我很开心，今天早上能够跟弟兄姐妹们积极在一起来敬拜上帝。 Ya, terima kasih kepada Gembala Sidang dan juga segenap majelis yang boleh mengizinkan saya untuk menjadi saluran berkat bagi Bapak Ibu Saudara. 我也谢谢呢牧师以及执事们，让我有这个福分，今天在这里传达神的话语。 Izinkan saya juga menyampaikan salam dari GMI Gracia Merajingga kepada Bapak Ibu Saudara. 我也代表梅兰卫理公会恩典堂向各位弟兄姐妹们问安。 Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang 7 ucapan di kayu salib. 弟兄姐妹们，今天早上我们要思想圣经里面的一段话，就是十架七言。 Saya akan memulainya dengan sebuah cuplikan berita. 然后呢，我要用一个新闻来开始我的讲道。 Tahun lalu berita Indonesia dihebohkan dengan meninggalnya seorang gadis cilik berusia 6 tahun yang jatuh dari apartemen. 今年呢，有一个轰动的新闻，就是一位6岁的小孩从他的公寓呢跌下来， Anak 死 ini 了。 merupakan anak seorang artis terkenal. 这位孩子呢，是一位出名的明星的孩子。 Ya, berita menayangkan betapa ibu ini begitu sedih ketika melihat anak kesayangannya meninggal dunia. 这里呢，看到呢，这个母亲看到她这个离世的儿子的时候，女儿的时候，她非常的悲痛。 Sungguh suatu keadaan yang sangat-sangat menyedihkan ketika sang ibu harus mengantar jenazah anaknya di pemakaman. 这是一件很伤痛的事情，因为这个做母亲的要把她孩子的遗体带到坟墓里。 Dalam renungan pagi hari ini, 在今天的这个 Kita akan 思想神的话语当中， kita akan melihat kondisi yang sama dari seorang ibu 我们也会看到呢，因为母亲也同样的这个心情， dengan mata kepalanya sendiri menyaksikan anaknya yang disiksa sampai menghembuskan nafas terakhir. 她亲眼看见她的儿子呢被人呢虐待，一直离开这个世 Apa 界。 yang kita renungkan pada pagi hari ini tentang kisah Maria dan Tuhan Yesus yang berada di atas kayu salib. 今天我们所要默想的事情呢，就是呢，主耶稣在十字架上以及跟玛利亚的这个情形。 Sesungguhnya apa yang dialami oleh Maria itu sudah dinubuatkan oleh Simeon. 其实呢，这个玛利亚呢所遭遇的事情呢，先知西面已经1年了。 Simeon berkata, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. 西面说呢，你自己的心也要被刀刺透。 Bapak Ibu Saudara, ketika Maria memenuhi panggilan yang daripada Tuhan, 弟兄姐妹们，当玛利亚回应上帝对她呼召， dia harus melahirkan di kandang ternak. 她必须在马槽里诞生了她的孩子。 Ancaman Herodes yang mengambil nyawa anaknya 希律王呢威胁要取他孩子的性命， membuat mereka harus melarikan diri ke Mesir. 所以他们必须逃难到埃及。 Maria harus melihat putranya dihina dan ditolak oleh manusia. 玛利亚呢，她亲眼看见她的孩子被人拒绝，而 Maria 且 juga 被羞 harus 辱。 menyaksikan bagaimana anaknya Yesus disalibkan dan mati.
而且呢，玛利亚她自己亲眼看到主耶稣死在十字架上。 Jadi Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan bagaimana perasaan Maria, ibu Tuhan Yesus pada waktu itu. 所以弟兄姐妹们，我们可以想象到呢，当时呢，玛利亚她的心态是如何的。 Dia yang melihat bayinya lahir ke dalam dunia. 她亲眼把她的婴孩诞生在这个世界 Dia 上， juga yang menyaksikan anaknya meninggalkan dunia. 而且她也看着她的孩子离开这个世界。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 各位亲爱的弟兄姐妹们， lalu bagaimana sang anak menghibur ibunya? 那么这个孩子如何呢安慰他的母亲呢？ Pelajaran rohani apakah yang kita bisa pelajari dari kisah ini? 从这个事迹当中，我们学到的是什么的一个属灵功课呢？ Mari kita melihat Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. 我们来看约翰福音第19章第26到27节。 Yohanes 19 ayat 26 sampai 27, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. 约翰福音19章26到27节，耶稣见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对他母亲说：“母亲，看你的儿子。”又对那门徒说：“看你的母亲。”从此那门徒就接他到自己家里去了。 Ucapan Tuhan Yesus di atas kayu salib, "Ibu, inilah anakmu." Ini ucapan Tuhan Yesus yang ketiga di atas kayu salib. 主耶稣在十字架上所说的第三句话呢，就是呢，母亲看你的儿子。 Dari pemahaman ini kita akan belajar 3 kebenaran di dalamnya. 从这句话当中呢，我们学习到了3个的真理。 Kebenaran yang pertama kita akan belajar ucapan ketiga di salib mengungkapkan kasih anak kepada ibunya. 在十字架上的第3句话呢，就是呢，跟孩子呢表达对母亲的爱。 Beberapa waktu lagi Tuhan Yesus hendak meninggalkan dunia ini. 因为过了不久呢，主耶稣必要离开这个世界了。 Namun Tuhan Yesus mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk memperhatikan kondisi ibunya. 但是呢，主耶稣好好的利用这个机会呢，来看他母亲的状况。 Di sini memberikan sebuah pemahaman bagi kita untuk bagaimana mempedulikan keluarga kita sampai akhir kehidupan kita. 从这里呢，我们可以学习到呢，我们关心我们的家人，知道呢，我们走完人生的路程。 Dalam budaya Yahudi, perintah menghormati orang tua bukan hanya ditunjukkan melalui ketaatan. 在这个犹太人的文化传统当中呢，在这个孝敬父母的事情上，不单只是顺服而已。 Perintah ini juga dipahami sebagai kewajiban untuk merawat orang tua sampai akhir kehidupan mereka. 这个命令呢，也是要他们呢孝敬他们父母，直到他们的父母离开这个世界。 Kegagalan melaksanakan kewajiban ini dipandang sebagai pelanggaran yang fatal. 如果呢，他们没有遵行这条诫命的话呢，就会被认为呢，他们是对他们父母的侵犯而耻辱。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 各位弟兄姐妹们， Injil Yohanes memberikan informasi kepada kita. 这个约翰福音给了我们一个资讯。 Semula saudara-saudara Tuhan Yesus itu belum percaya kepada Tuhan Yesus. 起初呢，这个主耶稣的这个弟弟们呢，还未相信主耶稣。 Dengan demikian mereka tidak mau mengikuti Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. 所以呢，他们不愿意跟随主耶稣出去侍奉。 Oleh sebab itu bukan tidak mungkin penangkapan dan penyaliban daripada Tuhan Yesus, saudara-saudara Tuhan Yesus pun tidak mengetahuinya. 有可能呢，主耶稣被捕以及被钉十字架的事情呢，也没有传到他弟弟们的耳朵里。 Oleh sebab itulah ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, saudara-saudaranya tidak bersama dengan dia. 所以呢，当主耶稣在十字架的时候呢，他的弟弟们也不在旁边。 Dan firman Tuhan memberitahu kepada kita, Tuhan Yesus mempercayakan ibunya kepada murid yang dikasihinya. 神的话也告诉我们呢，就是主耶稣把他的母亲托付给他所爱的门徒。 Ya, para penafsir Alkitab menafsirkan murid yang dikasih yang dimaksud adalah Rasul Yohanes.
圣经学者呢，他们认为呢，主耶稣所爱的门徒就是使徒约翰。 Bila kita menyelami dan juga berimajinasi kondisi Tuhan Yesus waktu itu, 如果我们想象一下呢，主耶稣在当时的情形的话， pada saat itu dia di dalam kesakitan yang luar biasa, 当时呢，主耶稣是在非常痛苦的 di dalam 情况里， kondisi yang begitu menderita. 而且呢，非常的痛苦。 Namun dalam kondisi yang demikian dia tidak egois mementingkan dirinya sendiri, 但是在这么激烈的痛苦当中，他也没有自私，也没有自怜， dan dia bagaimana memperhatikan ibunya. 而且呢，他关心到他的母亲。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 各位弟兄姐妹们， betapa banyak orang-orang dalam dunia ini ketika melihat kondisinya begitu sulit, begitu susah, dia melupakan orang tuanya. 现今呢，很多的人呢，当他们看到自己的状况不怎么好的时候呢，他们呢就不再供养他们的父母了。 Coba kita melihat orang-orang di sekeliling kita, mengapa mereka sulit untuk bagaimana memperhatikan dan peduli kepada orang tua mereka. 所以我们可以看呢，我们周遭的人为什么他们是这么的难呢，去供养他们父母呢？ Karena mereka punya alasan akan kesusahan diri mereka, akan kesulitan keluarga mereka, apalagi bisa memperhatikan orang tua mereka. 因为他们的理由就是他们的经济状况不好，或者是因为家人的问题，所以呢，他们不再呢顾念供养他们的父母。 Kalau kita membayangkan kondisi Tuhan Yesus waktu itu yang tersisa hanya jubahnya, 所以，我们看见了主耶稣当时的情况呢，他所生的只是一件的外衣， dan jubahnya pun dibagi-bagikan oleh para pengawal Romawi yang ada. 这些呢兵丁也分了他的这个外衣。 Dengan kata lain, di dalam segala kekurangan daripada Tuhan Yesus, 换句说呢，主耶稣呢在各样的缺乏之下， bukan alasan bagi Tuhan Yesus untuk tidak peduli kepada ibunya. 主耶稣也没有用这个理由不看顾他的母亲。 Bila dia punya niat hati, dia pasti punya jalan. 如果呢他有这个心态的话，他必定会有出路的。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 各位弟兄姐妹们， ini merupakan sebuah pembelajaran yang penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak. 我们身为孩子们，这是给我们一个最重要的这个功课。 Sekalipun kita memiliki permasalahan di dalam ekonomi, 虽然呢我们在经济上会有缺乏，或者是有问 kekurangan di 题， dalam kebutuhan hidup, 在生活上呢会有缺乏， itu bukan alasan bagi kita untuk tidak memperhatikan orang tua kita. 但是呢，这不成为我们的理由，不再供养、照顾我们的父母。 Sebaliknya Tuhan Yesus juga pernah menegur orang-orang yang rajin memberikan persembahan. 主耶稣也曾经责备那些勤以奉献的人， Siapa mereka yang bisa memberikan persembahan? 谁能够奉献呢？ Bukan tidak mungkin mereka orang yang berkelebihan. 一定呢是在经济上有足够有余的人。 Namun ketika mereka memberikan persembahan di dalam rumah Tuhan, mereka melupakan kewajiban mereka untuk peduli kepada orang tua mereka. 他们呢只是关心呢奉献给教会，但是呢他们忘记了他们在家的父母，没有供养他们的父母。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 各位弟兄姐妹们， pembelajaran rohani bagi kita pada pagi hari ini mengingatkan kita. 今天呢我们属灵的这个功课再次的提醒我 Di 们， dalam segala keadaan kita jangan melupakan orang tua kita. 无论我们是在怎么的情况当中，我们都不可忘掉我们的父母。 Di dalam kekurangan kita harus peduli orang tua kita. 在我们的缺乏当中，我们必须要关心父母； Di dalam segala kelebihan kita, 在我们的丰盛有余时， keaktifan kita di dalam pelayanan, 而且呢，在这个侍奉上， kita juga jangan melupakan orang tua kita yang berada di rumah. 我们也不要忘掉我们在家里的父母。 Kalau kita memperhatikan Tuhan Yesus mempunyai alasan yang kuat untuk tidak lagi memperhatikan orang tuanya. 如果呢，我们看主耶稣，其实他有足够的理由不再去看顾、照顾他的母 Tetapi 亲。 Tuhan Yesus punya cara untuk bagaimana peduli terhadap ibunya. 但是主耶稣他有这个方法来去表达他对母亲的爱， Inilah teladan Tuhan Yesus di dalam kehidupan orang-orang percaya. 这就是主耶稣在我们信徒当中所设下的榜样。 Ada seorang anak memiliki seorang ayah yang sejak kecil tidak peduli masalah keluarga. 有一个孩子呢，他有一个父亲，自小呢，这个父亲不看顾他孩子们的生活， Bahkan di dalam pikiran sang ayah, anak-anak bukan tanggung jawabnya. 甚至呢，这个父亲在他的想法当中呢，孩子不是他的责任。 Oleh karena itulah sang ibu begitu sulit harmonis dengan sang ayah.
就是在这样的情况之下，做母亲的很难跟做父亲的意见是一致的。 Sang ibu harus bagaimana membesarkan dan membiayai hidup ketiga anak-anaknya. 这个做母亲呢，必须要想办法去谋生，晓得怎样要养大这3个孩子。 Tetapi sang anak yang sejak kecil disekolahkan di sekolah Kristen, 但是这3个孩子自小就读在这个基督教的学校， kemudian dari sekolah Kristen mewajibkan anak-anak ikut sekolah minggu. 在基督教学生呢，在基督教学校读书的人必须要参加组织学， Sehingga sejak kecil sudah diajarkan harus menghormati orang tua. 所以呢，组织系里面呢已经教导他们要孝敬父母。 Oleh sebab itulah sang anak terus bagaimana bisa menghormati ayah dan ibunya. 所以这些孩子们都想办法呢，要怎样孝敬父母。 Dan hal yang tragis adalah 最令人心痛的就是呢， ketika ketiga anak-anaknya sudah beranjak dewasa, 当孩子长大后， di mata sang ayah, 在父亲的眼中， di dalam mulut sang ayah, 在父亲的口中， tidak mengenal satupun nama daripada anak-anaknya. 他完全不认识3个孩子的其中3个孩子们的名字， Bahkan menyebut nama anaknya adalah nama keponakannya. 甚至呢，当他称他孩子的名字的时候，都是他的侄儿的名字。 Jadi Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan bagaimana perasaan daripada anak-anak yang merawat ayahnya demikian. 所以弟兄姐妹们，你们可以想象呢，当这个孩子们去看顾他照顾的父亲的时候，他的心情是怎么样的？ Namun oleh karena anak-anak dibesarkan di dalam Tuhan, mereka tetap bisa menghormati sang ayah. 但是呢，因为孩子们自小都就是活在主的道中，所以呢，他们仍然能够孝敬父母， Dan bagaimana memperhatikan dan merawat ayahnya dengan baik. 所以他们很小心的、好好的照顾他的父亲。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 主所爱的弟兄姐妹们， salah seorang anak daripada si ayah 就是呢，在这个父亲当中，其中的一个孩子， adalah yang sedang menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar ini. 就是站在讲台上传达主信息的尤牧师。 Ketika kami diperhadapkan pada kondisi orang tua yang demikian, 当我们面对这样的父亲的时候， kami tetap harus bagaimana peduli terhadap ayah kami. 我们必须要想尽方法去关心父亲， Karena kami tahu ayah adalah pemberian daripada Tuhan. 因为我们知道呢，父亲是上帝赐给我们的 Kami 礼 sebagai 物。 anak tidak bisa memilih mau ayah dan ibu yang bagaimana. 身为孩子的，没有这个选择权，要选择谁是你的父母 Karena 亲。 kami yakin dan percaya Tuhan turut campur tangan di dalam keluarga kami. 因为我相信呢，上帝介入在我们的家庭里面。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 所以弟兄姐妹 di dalam 们， kondisi keadaan kita yang bagaimanapun juga, 所以无论我们处在怎么样的情况之 firman Tuhan 下， hari ini mengajarkan kepada kita, mari kita perhatikan dan peduli orang tua kita. 神的话已经教导我们，无论在怎样的状况之下，我们必须 Memperhatikan 要孝敬我的 kebutuhan 父母， hidup mereka. 我们必须要关心他们生活中所需要的一切。 Kemudian kebenaran yang kedua yang kita bisa pelajari, 还有呢，第二点我们所要学习的， ucapan ketiga di salib mengungkapkan kepedulian rohani menjadi hal yang utama. 十字架上的第3句话表达了灵命关心最主要。 Tuhan Yesus sebagai anak sulung daripada Maria, 主耶稣是玛利亚的长子， Tuhan Yesus memastikan bahwa Maria memiliki tempat tinggal. 主耶稣必须要确定呢，玛利亚有一个固定的这个 Tuhan Yesus juga 住所。 memastikan bahwa ada orang yang mencukupkan kebutuhan jasmani daripada Maria. 主耶稣也必须要确定有人能够供应玛利亚所需用的一切。 Namun ada satu hal lagi kalau kita perhatikan dengan seksama di dalam firman Tuhan ini. 但是就是我们详细查考这一段经文的话， Tuhan Yesus juga memperhatikan kebutuhan rohani daripada ibunya. 主耶稣也关心到他母亲的属灵生命。 Apa buktinya bahwa Tuhan Yesus memperhatikan kerohanian daripada ibunya? 有什么证明呢？主耶稣是关心他母亲的属灵生命 Pada 呢？ saat itu saudara-saudara daripada Tuhan Yesus belum percaya kepada Tuhan Yesus. 因为当时主耶稣的弟弟们还未信主， Oleh sebab itulah dia tidak mempercayakan ibunya kepada saudara-saudaranya. 所以他不愿意把他母亲托付给他的弟弟 Tuhan 们。 Yesus mempercayakan ibunya kepada murid yang dikasihinya.
主把他的母亲托付于他所爱的门徒。 Murid yang selama ini sudah bersama-sama dengan dia. 这个门徒呢，跟主耶稣在一起已经很久了。 Murid-murid yang mengasihi Tuhan Yesus dan dikasihi Tuhan Yesus. 他的门徒们爱主耶稣，主耶稣也爱门徒 Oleh 们。 sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 所以主爱的弟兄姐妹们， ketika kita memperhatikan kebutuhan jasmani daripada orang tua kita, 当我们关心到父母呢身体上的需要的时候， firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada kita, perhatikan juga kebutuhan rohani mereka. 神的话语今天在这里提醒我们，我们也必须关心到父母的灵命的需要。 Inilah perbedaan kita sebagai anak-anak Tuhan dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan dalam hal berbakti. 就是当我们在孝敬父母这件事情上，信徒与非信徒之间的区别。 Bila hari ini kita sudah percaya kepada Tuhan 如果 Yesus 今天我们相信主了， dan kita mengatakan aku mau berbakti kepada orang 我 tua, 们说我们要孝敬我们的父母。 firman Tuhan hari ini memberitahu kepada kita, cukupkanlah bukan hanya kebutuhan jasmani mereka, 神的话语今天教导我们，不单是要满足他们身体上的需要， tetapi coba perhatikan juga kebutuhan rohani mereka. 我们也必须关心他们在灵命上的需要。 Seorang hamba Tuhan bernama Craig Kinner berkata, 有一位神父勒克雷格基纳说， Yesus mempercayakan ibunya kepada seorang murid daripada kepada saudara-saudara kandung yang tidak percaya. 耶稣将他的母亲托付给一个门徒，而不是托付给不信的弟妹们。 Menunjukkan bahwa ikatan komunitas yang percaya harus lebih kuat daripada ikatan keluarga alami. 这表明信徒的团契纽带比添加的家庭纽带更牢固。 Hamba Tuhan yang lain bernama James Montgomery Boyce berkata, 另外神父呢，詹姆斯跟蒙哥马利说， dengan berkata, kami merasakan bahwa Tuhan di sini sedang mewujudkan sebuah keluarga baru berdasarkan penebusannya. 我们感觉到在这里，上帝正在根据他的救赎，体现一个新的家庭。 Maria masuk di dalam keluarga Yohanes, 玛利亚已经进入了这个约翰的这个家庭里 membentuk 面， satu keluarga baru di dalam penebusan Kristus. 在基督的救赎里面呢，已经建立了一个新的家庭。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐 di 妹 dalam 们， masa pandemi ini yang paling dikasihani adalah orang tua kita. 在这个疫情当中呢，最可怜的就是我们的这个长辈家， Mereka tidak leluasa untuk keluar daripada rumah. 因为他们不能够随意的走出家门， Mereka juga tidak leluasa untuk bagaimana mempergunakan gadget ataupun laptop. 因为他们不会善用这个手机或者是电脑， Sehingga mereka tidak bisa mengikuti ibadah secara online dengan baik. 以致呢他们不能够参与线上直播的敬拜。 Siapa yang bisa peduli akan kerohanian mereka? 谁能够关心他们属灵生命呢？ Kalau bukan kita, anak-anaknya atau cucu-cucunya yang tinggal bersama dengan dia. 若是呢，不是他的孩子们跟他孙子一起跟他住在一起的。 Melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, 透过今天神的话语， bila kita mengatakan aku menghormati dan mengasihi orang tua saya, 如果说我们尊敬而且呢爱我们的父母， mari pedulilah kerohanian mereka. 所以我们要关心到他们的灵命的问题。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 各位弟兄姐妹们， ketika Yohanes menerima perkataan daripada Tuhan Yesus, 当这约翰呢领受了上帝的话，主耶稣的话之后， Yohanes tidak membantah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, 约翰呢并没有反对主耶稣所说的 bahkan 话， langsung menerima perkataan daripada Tuhan Yesus. 他完全的接受了主耶稣所说的话， Ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Spurgeon, 就好像呢司布真所说的一句话。 tidak ada arahan khusus yang diberikan kepada Yohanes untuk menghibur Maria. 没有给约翰具体的指示来安慰玛利亚， Sudah cukup bagi Tuhan untuk menarik perhatiannya kepadanya dengan mengatakan, lihatlah ibumu. 主只说看你的母亲，就已经引起他的注意了。 Betapa saya berharap kita selalu dalam keadaan hati yang sedemikian rupa, 我希望呢，每个弟兄姐妹们都有这样的心态， sehingga kita tidak memerlukan penjelasan yang khusus atau petunjuk saja, itu sudah cukup. 不要呢有什么呢特别的这个
指示呢，但是只要一个提醒就已经足够了。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹 mari 们， kita berimajinasi sejenak. 我们来想象一 Kalau 下， Yohanes hendak berargumentasi, 如果呢是这个约翰呢，他要这个辩论去讨 saya 论这 yakin 个 dan 问题， percaya Yohanes banyak permintaan penjelasan yang mungkin bisa dilakukan. 我相信呢，使徒约翰会需要很多的解释。 Mungkin Yohanes akan berpikir Maria nanti masuk rumahnya dia kira-kira tinggal di kamar mana. 有可能约翰会想呢，当玛利亚来到了家的时候呢，他要住在哪里呢？ Kira-kira orang rumah setuju tidak kalau saya bawa Maria pulang ke rumah? 如果我把玛利亚带回我的家中呢，我家人同意吗？ Bagaimana kalau Maria itu tidak sesuai dengan kondisi di rumah kami? 如果呢，玛利亚呢不适应我们家庭的环境，那怎么办呢？ Dengan kata lain, kalau mau dipertimbangkan akan banyak pertimbangan yang muncul. 换句话说，若是要思考这些问题呢，就很多的问题出现了。 Tetapi kita bisa melihat bagaimana Yohanes dengan taat penuh kepada perintah daripada Tuhan Yesus dan dia melakukannya. 我们看到呢，这个约翰是完全的遵服主耶稣的话，顺服了主的话语。 Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. 弟兄姐妹们，你们在听这个讲道时， Ketika kita diperintahkan untuk peduli terhadap orang tua kita. 当有命令要我们关心我们的父母时， Untuk memperhatikan orang tua kita. 关心我们的父母。 Saya yakin dan percaya ada banyak alasan jika mau diargumentasikan. 我相信呢，若是呢，我相信有很多的理由让我们来去辩论的。 Engkau bisa berkata, kami yang jadi anak bukan hanya saya sendiri kok. 你会说呢，我不是唯一的孩子， Saya masih punya koko dan cici kok. 我还有哥哥姐姐呢， Saya masih juga punya saudara-saudari yang lain 我 kok. 还有其他的弟妹呢。 Kalau dari segi ekonomi ada yang lebih mapan dari saya kok. 如果以经济的情况来说呢，我的哥哥们他们的情况比我更好。 Mengapa harus saya yang harus menjaga orang tua saya? 为什么是应该我要照顾我的父母 Kalau 亲 mau 呢？ diargumentasikan, 如果要拿来讨论的话， banyak orang yang lebih santai daripada saya. 有很多的人比我更有空。 Mungkin adik saya lebih bisa menjaga orang tua saya. 有可能我的弟妹们更有机会、更有空来照顾我的父母。换句话说， Kalau mau mencari alasan, itu alasan tidak akan ada putus-putusnya. 如果你要这个找理由的话，可以说是没完没了的。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi 所以 Tuhan, 弟兄姐妹们， firman Tuhan hari ini memberitahu kepada kita, 今天神的话也告诉我 tidak 们， ada alasan bagi kita untuk tidak memperhatikan orang tua kita. 我们没有理由呢不关心我们的父母， Bukan hanya soal jasmani mereka, 不单是关心到他们这个肉身上的 tetapi 问题， Anda dan saya juga dituntut untuk memperhatikan kerohanian mereka. 但是你和我呢，主要求我们关心到他们灵命问题。 Dan yang terakhir, poin yang ketiga, 最后呢，第三点， ucapan ketiga di salib mengungkapkan kasih Tuhan yang senantiasa hadir untuk menghibur. 十字架上的第三话表达了上帝的爱，他时常安慰，而且与我们同在。 Kala Tuhan Yesus sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. 再不久呢，主耶稣将离开这个世界。 Tuhan Yesus telah mempersiapkan murid yang dikasihinya untuk menghibur ibunya. 主耶稣已经预备了他所爱的门徒来安慰他的母亲。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， kadangkala saat Allah mengambil satu penghiburan dari kita, Dia juga memberikan penghiburan yang lain bagi kita. 当上帝取去了我们其中一个安慰时，他会另外再给我们一个安慰。 Allah bisa menyediakan penghiburan di tempat di mana kita bahkan tidak mencarinya. 上帝呢，可以为我们所预备的地方，是我们所不知道的。 Seperti saat sebuah cadangan air mengering, 就比如当水库干枯的时候， janganlah mengira bahwa semuanya sudah lenyap. 不要以为一切都消失了， Sebab dari sumber air yang sama akan mengalir air yang memenuhi kolam lainnya. 因为来自同一个水源的水会流入另一个水池。 Apa tujuan penghiburan itu? 那么这个安慰的目的是什么呢？ Agar orang-orang yang dikasihi tetap bisa melanjutkan kehidupannya dalam bumi ini. 就是呢，他所爱的人仍然继续活在这个世界上。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 因为弟兄姐妹们， coba kita perhatikan bagaimana sulitnya orang-orang yang ditinggalkan orang yang dikasihi. 弟兄姐妹们，若是呢一个我们所爱的人呢离开了我们，被留下的人，他的心情怎么样呢？ Apalagi orang yang dikasihi adalah tulang punggung daripada keluarga. 尤其呢，
这个离世的人就是家庭的支柱。 Berapa banyak orang mengatakan ketika orang yang dikasihi meninggal dunia, mereka sudah tidak tahu lagi bagaimana untuk hidup. 很多人说呢，他所爱的人离开这个世界了，我也不知道当怎么的活下去了。 Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan penghiburan bagi kita. 但是神的话语今天给了我们一个 Tuhan 安 yang 慰。 kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi kita. 我们所敬拜的神是一个爱我们的神， Tuhan yang peduli akan keadaan kita. 就是顾念我们的神。 Demikian juga Tuhan Yesus peduli akan ibu yang mengasihi dia. 就如这个主耶稣呢，看顾爱他的母亲。 Tuhan Yesus menghendaki ibunya yang mengasihi dia dan dia kasih untuk tetap hidup baik-baik di dalam bumi ini. 主耶稣希望呢，他爱他的母亲能够继续的活在这个世界上，而且呢，好好的活下去。 Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami kehilangan daripada orang-orang yang Anda kasihi. 弟兄姐妹们，我不知道你是否曾经经历过你所爱的人离开了这个世界， Anda mengalami kondisi yang sangat-sangat sulit. 你正在处境非常艰难的这个 Tuhan 情形 Yesus 里面。 mengetahui kondisimu. 主耶稣知道你的情 Dan 况， Tuhan menghendaki engkau tetap bertahan untuk hidup. 主耶稣希望你能活在这个世 Tuhan 界上。 memberikan janji untuk memberikan penghiburan bagimu. 主耶稣应许呢，必定给你安慰。 Sebagai penutup, 作为一个结束， saya akan menyampaikan sebuah kesaksian yang nyata. 我要做一个呢很真实的见证。 Di tahun 1991, 在1991年， seorang anak terjatuh dari sebuah apartemen dan meninggal dunia. 一个孩子呢从公寓上呢跌下来，然后就离开了这 Pada 个 saat 世 itu 界。 ayahnya sangat berduka kehilangan putra terkasihnya itu. 这个父亲呢，因着他所心爱的儿子离世呢，他非常的伤痛。 Oleh karena terdorong oleh rasa kehilangan yang mendalam itulah sang ayah menciptakan sebuah lagu. 因为呢，在这种深深的失落感的启示下呢，父亲创造了一首歌。 Dan lagu ini kalau diterjemahkan bebas berbunyi demikian. 那么这首歌呢，我们来解释一下，大概是这样： Apakah kamu akan mengenali namaku? 你会认出我的名字吗？ Apakah akan sama seperti dahulu? 会和以前一样吗？ Apakah kamu mau meraih tanganku? 你会牵着我的手吗？ Apakah kamu mau membantuku untuk berdiri? 你会帮我站起来吗？ Jika kita bertemu kembali di surga kelak, 如果有一天我们在天堂重逢， berjalannya sang waktu dapat membuatmu terjatuh. 时间可以让你跌倒， Waktu bisa menekuk lututmu. 时间可以让你气息， Waktu juga bisa menghancurkan hatimu. 时间也可以让你心碎。 Tapi aku harus kuat. 但是我必须坚强， Kan kutemukan jalan melewati siang malamku. 我会想办法度过我的日日夜夜， Karena ku tahu ku masih belum bisa tinggal di sini. 因为我知道我还不能够留在这 Di 里。 balik satu pintu itu, 在那扇门之背后， ku yakin ada satu kedamaian sejati. 我相信有一个真正的和平。 Dan aku tahu bahwa kan tiba waktunya nanti, 我也知道他会来的时候到 tidak 了， akan ada air mata di surga. 天堂里不再会有眼泪。 Inilah lagu ciptaan Eric Clapton, Tears in Heaven. 这是 Eric Clapton 所创造的一首歌，就是《天堂之泪》。 Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya bagi kita mungkin sebagian sudah pernah mendengarkan lagu yang terkenal ini. 我相信弟兄姐妹们有可能呢，你们已经听过了这首很出名的歌。 Ketika orang mendengarkannya, terasa ada kesedihan yang mendalam di dalamnya. 当人听到这首诗歌的时候，他们的心里感觉到有一个悲伤的感觉。 Tetapi suatu hari ketika Eric diwawancarai, 但是有一天呢，这个Eric 呢被记者访问的时候， mendengar wawancara tersebut orang-orang pada kaget. 那么听到这个被访问时他所说的话，令人感到非常的惊 Karena 讶。 Eric mengatakan, 因为 Eric 说， lagu Tears in Heaven sebenarnya bukan lagu kesedihan saya. 这首歌实际上不是我悲伤的歌， Tapi lagu itu membuat saya tenang karena di dalam lagu itu saya meyakini akan ada perjumpaan kembali di surga kelak. 但呢，它会让我平静，因为在那首诗歌，我真的相信在天堂里以后和我的孩子会在一起。 Ya, saya akan menjumpai anak saya dan di sana tidak ada air mata lagi. 我会和我的孩子见面，在天堂里不再会有眼泪了。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 各位弟兄姐妹们， sama seperti perpisahan Tuhan Yesus bersama ibunya Maria bukan untuk selama-lamanya. 就如呢，主耶稣跟他的母亲的分离呢，不是永远的分 Tuhan 离。 Yesus mati dan dia bangkit pada
pada hari ketiga. 主耶稣死了，然后第3天复活了， Kemudian akan bertemu kembali dengan ibunya. 然后他会再与他的母亲相 Ini 遇。 juga penghiburan bagi Anda dan saya. 这也是对你给你的和我的一个安 Ketika 慰。 kita ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, 当我们所爱的人离开了我们， orang-orang yang mengasihi kita, 就是爱我们的人，我们 bila 爱的人。 mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, 如果他们是信主的人， firman Tuhan hari ini memberitahu pada kita, 神的话语今天告诉我们， perpisahan yang terjadi itu adalah perpisahan untuk sementara waktu. 那么这个分离呢，只是暂时的分离。 Suatu hari kelak kita akan bertemu dengan orang yang mengasihi kita dan orang yang kita kasihi. 以后呢，有一天我们必和我们所爱的人以及爱我们的人 Kita akan 相遇 hidup 在一 bersama-sama 起。 di dalam kasih Tuhan, 我们必起活在神的爱里 bukan 面， untuk sementara waktu, 不是暂时的， tetapi untuk selama-lamanya. 乃是永永远远的。 Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini memberkati kita sekalian. 但愿神的话语中，但愿神的话语能够祝福我们每一位。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福每一位。 Kami bersyukur Bapa untuk renungan firman Tuhan pada siang hari ini. 天父，我们要向你献上感恩。今天早上我们能够默想你的话 Kami 语， butuh penghiburan kekuatan yang daripada Engkau. 主，我们需要你的安慰，也需要得着你的赐给我们坚强的心。 Tuhan, tolonglah kami untuk menjalani kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. 主啊，帮助我们在每天的日常生活当中能够遵行你的真理。 Pakailah kami juga menjadi saluran berkat bagi saudara-saudari kami. 主啊，使用我们成为我们家人的祝福。 Ketika kami memiliki orang tua yang belum percaya kepadamu, 当我们的父母还未信主， ajarilah kami bukan hanya memperhatikan kebutuhan jasmani mereka, 主啊，教导我们不单只是关心他们肉身的需要， tetapi kami juga boleh bagaimana memenuhi kebutuhan rohani mereka. 乃是满足他们灵命上的需 Di 要。 dalam segala keadaan kami tetap bisa bagaimana memperhatikan kondisi orang tua kami. 无论我们处在怎样的情况里，我们都能够关心我们父母的父 Terima 母。 kasih Bapa yang di surga, 谢谢天父， hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. 你的仆人已经停止了正道。 Tetapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini 但愿今天中我们所听到的真理， menolong kami untuk menaati dan melakukannya. 主啊，帮助我们顺服而且行出来。 Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. 我们祷告，你是奉主耶稣的名祈求的， Amin. 阿门。